Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS edisi 1 Julai 2021 bersama saya Luqman Muhammad dan ini antara paparan utama malam ini. Sarawak ketika ini tidak memfokuskan untuk mengadakan pilihan raya tetapi sebaliknya meletakkan program vaksinasi sebagai keutamaan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng memaklumkan tumpuan kerajaan negeri ketika ini terarah kepada usaha menyelamatkan nyawa rakyat dengan mempergiatkan program vaksinasi COVID-19. Untuk saya fikir pilihan raya, mesti untuk fokus dengan vaksin. Asal rakyat saja selamat. Ya? Saya ada fokus pilihan raya. Rakyat diutamakan. Okey? Dewan Undangan Negeri Sarawak sepatutnya dibubarkan pada 7 Jun lalu. Namun proses itu tidak dapat dilaksanakan kerana tertakluk kepada Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Bagaimanapun proses pilihan raya boleh diadakan dalam tempoh 60 hari sekiranya DUN dibubarkan selepas perintah darurat tamat pada 1 Ogos depan. Sementara itu, berhubung kelancaran proses vaksinasi di Sarawak, kata Abang Johari, ia didorong strategi seperti suntik dahulu, daftar kemudian dan unit mobile. Sebab itu Sarawak di antara yang teratas. Apabila kita ada COVID, strategi kita di pihak Sarawak, saya memaklum pada Perdana Menteri, saya mau vaksin. Hingga saya katakan Sarawak is willing to purchase vaksin. Jadi kita ada arrangement dengan federal government, they give the vaksin. Sebab itu infrastruktur kita di bawah SDMC sudah bersedia. Setakat ini, Sarawak telah memberikan suntikan vaksin dengan jumlah purata 50% untuk suntikan dos pertama dan 11.5% untuk dos kedua. Kapasiti pemberian vaksin di Bintulu kini dilaporkan mencecah sekitar 6,600 dos sehari. Justru Menteri Bertanggungjawab Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom yakin program vaksinasi yang dijalankan dapat diselesaikan sekaligus mencapai sasaran 80% penduduk divaksin menjelang bulan Ogos depan. And we hope that the federal government will continue to supply the vaccine. And according to our plan, we are able to complete this by end of August, at least 85%. And for Bintulu, our capacity per day is around 6,600 per day. That is good enough for us to actually complete the number of vaccines that we need to complete. Dalam pada itu, beliau turut menasihati penduduk khususnya masyarakat Bintulu untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP meskipun sekiranya kes COVID-19 ada menunjukkan penurunan. So for Sarawak, you can see the trend of our cases slightly very encouraging. Nothing to shout out about now because we're still struggling a bit up and down, but nonetheless, the situation looks more controlled. So that's the reason why we went all out, and we need all the support from the people, from the public, to help the frontliners like the medical, the police, and so on. Seorang lelaki tempatan berusia 17 tahun yang ditahan pihak polis dalam op samseng jalanan pada Rabu telah dibebaskan dengan jaminan polis. Remaja bawah umur itu ditahan selepas menunggang motosikal dengan cara bahaya iaitu melakukan aksi mengangkat tayar hadapan motosikalnya di Jalan Setiaraja, Kuching. Okey, kita tahan semalam. Lepas tu kita dah ambil urin negatif. Dia pun tak ada rekod lampau, tak ada rekod jenayah lah. Jadi disebabkan dia di Juvana, bersalah Juvana bawah umur, kita bebas dia, jamin polis. Dan kita akan rujuk kepada pejabat pendakwa raya untuk kes dia bagi tindakan lanjut. Dalam op samseng jalanan yang bermula jam 4 petang itu, sebanyak 13 buah kenderaan dan 20 individu telah diperiksa manakala 13 buah motosikal telah disita di bawah Seksyen 60-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Antara kesalahan yang terdapat pada motosikal terbabit adalah egzos dan struktur peralatan yang diubah suai selain nombor plat yang tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Selain itu, 17 individu termasuk seorang perempuan turut dikompaun dalam ops berkenaan susulan gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFOR mengagihkan geran kepada 4 jawatan kuasa pengurusan rumah ibadat agama-agama lain. Ia membabitkan jumlah keseluruhan RM8.5 juta. Majlis penyerahan geran itu disempurnakan timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Bertanggungjawab ke atas UNIFOR, Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Sumbangan yang disampaikan itu merupakan sebahagian daripada peruntukan RM50 juta untuk UNIFOR tahun ini. Kerajaan Sarawak sentiasa mengamalkan pengurusan keuangan yang bijak terutama dalam usahanya menyalurkan bantuan buat golongan terkesan akibat COVID-19. Menurut Kelab Penyokong Gabungan Parti Sarawak GPS, perkara itu dapat dilihat melalui pemberian pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS yang bernilai lebih RM4.5 bilion. Di dalam BKSS 6.0 juga, kerajaan GPS memperuntukkan sejumlah RM35.5 juta bagi tujuan bantuan bekalan makanan buat mereka yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kenyataan itu dibuat bagi menjawab dakwaan aktivis Iswardi Morni baru-baru ini yang kononnya kerajaan negeri telah kehabisan wang sehingga tidak dapat membantu golongan terkesan COVID-19. Bangunan pejabat daerah kecil Oya mula diroboh untuk kerja-kerja pembinaan bangunan yang baharu. Pembinaan baharu yang dilakukan pada bangunan yang berusia 95 tahun itu dibuat memandangkan ia sudah tidak selamat untuk digunakan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pejabat daerah kecil Oya itu nanti akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang diperlukan. Sehinggalah satu ketika kita mendapat maklumat daripada pihak JKR bahawa ianya tidak ekonomi lagi untuk dibaiki ya. Dan juga untuk ianya tidak selamat lagi untuk digunakan. Jadi kita tidak ada pilihan lain selain daripada terpaksa membina pejabat daerah kecil Oya yang baru. Buat masa ini, penduduk Oya yang mempunyai urusan dengan pihak pejabat daerah kecil Oya boleh ke kuarter 11 yang diubah suai menjadi pejabat sementara. Manakala bagi yang mempunyai urusan dengan polis, mereka boleh ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dalat di mana Balai Polis Oya beroperasi sementara waktu di situ. Pada tahun 2019, ketika perasmian Tukun Tiruan di perairan Oya Igan, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg telah meluluskan peruntukan sebanyak RM5.5 juta untuk pembinaan pejabat daerah kecil Oya baharu. Daripada jumlah itu, RM500,000 adalah untuk membaik pulih kuarter 11 untuk dijadikan pejabat sementara dan RM5 juta untuk membina bangunan baharu. Bangunan pejabat daerah kecil Oya itu terletak di Pekan Oya dan dahulunya turut berkongsi bangunan dengan Balai Polis Oya. Terus komited, itulah usaha kerajaan Sarawak dalam memastikan rakyatnya tidak tercicir daripada mendapat vaksin COVID-19. Di Daro, program pemberian vaksin kini kian rancak dilaksanakan. Ahli Dewan Undangan Negerinya, Safi'i Ahmad berkata, penduduk di kawasan itu khususnya di Rumah Panjang akan dibantu menerusi perkhidmatan bot percuma bagi memudahkan urusan penerimaan suntikan vaksin. Jadi mereka ini untuk datang ke sini mereka terpaksa menggunakan bot. Jadi saya untuk memastikan sebagai menyokong program ini, kita telah mengadakan kerjasama dengan JKK di mana saya telah memberi peruntukan kepada JKK untuk menyediakan bot secara percuma. Jadi semua mereka datang sini, bot tak kira sebanyak mana digunakan akan disediakan oleh pihak JKK dan segala kos ini dibiayai oleh saya dan saya bantukan melalui JKK di Rumah Panjang dan kampung masing-masing. Jelas Safi'i lagi bagi mengurangkan kesesakan di pusat pemberian vaksin PPV, pihaknya akan memastikan penerima hadir mengikut jadual ditetapkan. Untuk rekod program outreach yang berlangsung di Daro melibatkan 318 penduduk setempat.
Sementara itu, bagi penduduk pula, program ini nyata membantu mengurangkan beban mereka dari sudut masa dan juga kos. Sidak Tok Siada datang ke situ, kami terpaksa pergi Serikir sebab alamat Tok AC kami di Serikir ni. Untuk Sidak tu lah, terima kasih sebab di situ dapat memudahkan lagi orang kampung Sidak pergi situ lah. Memudahkan yang Siada macam Siada transport nak pergi, ya bolehlah pergi situ untuk ya injection. Kami merasa terima kasih dengan kita lah. Memang syukur kita datang kampung kami tu dengan hati kami pun ikhlas je lah, bagus je hati, senang. Sebab kami si agak kita di Becangor pun di Serikir pun lah. Enjin kami pun buat dalam minyak lah, ada dalam kurang 100 lebih lah. Dari enjin je lah, dari enjin sangkut apa, enjin dah pakai kami 40, 50 pun berada, 115 pun ada. Ambil masa dalam 45 minit kan. Jadi saya tu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat, kepada pihak kesihatan, dari pejabat daerah, dari JKA, pihak Bomba dan dak rela semua datang untuk nangga sama penipu perjalanan vaksin di Kampung Sebenar. Baik, dalam perkembangan lain, inisiatif bank bergerak di bawah peruntukan khas Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih dilihat sebagai satu langkah terbaik demi meringankan beban penduduk kampung. Ujar Safi'i, usaha itu amat sesuai dengan keadaan semasa di Sarawak, terutamanya penduduk di luar bandar. Ini sebenarnya kita nampak very relevant dengan kita di Sarawak. Kerana di Sarawak ini kita punya banyak daerah dan kita punya banyak daerah-daerah kecil. Jadi apa yang dihadapi oleh daerah kita, termasuk lebih bagi daerah kecil, kita tidak mempunyai bank komersial. Dan skala bantuan sekarang ini kebanyakannya melaluikan kita panggil sebagai electronic banking. Jadi ini kita dapati kesyukuran kepada masyarakat kita luar bandar kerana sebahagian mereka paksa berbelanja lebih dan juga mereka terpaksa dari segi keselamatannya ada sebagainya kena melalui sungai, ada juga melalui jalan balak semata-mata untuk pergi ke bandar untuk berurusan dengan bank. Pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai perkara itu katanya lagi sudah pasti memberi kelegaan kepada rakyat yang terpaksa mengeluarkan perbelanjaan semata-mata untuk membayar kos pengangkutan dan lain-lain. Malah katanya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dilaksanakan sudah pasti mengakibatkan rentas daerah amat sukar khususnya bagi penduduk pedalaman. Dan sebab itu juga dalam keadaan kita pandemik ini, itu pendekatan yang terbaik kerana kita mengurangkan pergerakan. Kadang-kadang mereka ini terpaksa turun ke bandar semata-mata untuk berurusan dengan bank dan lebih-lebih lagi mengambil pemberian ataupun sumbangan daripada kerajaan. Jadi mereka terpaksa beratur panjang dan sukar bagi kita untuk mengelak, untuk kita nak melaksanakan SOP yang ditetapkan. Jadi dalam keadaan ini saya melihat inilah satu pendekatan yang baik. Surau dan masjid di sekitar daerah Sibu akan mewujudkan almari sedekah bagi memberi peluang kepada masyarakat untuk menderma barang-barang keperluan harian kepada golongan yang memerlukan. Menurut penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapai, program yang bermula Sabtu ini melibatkan Masjid Babu Salam, Masjid Bahagia Jaya, Teku, Surau Darul Islam, Surau Darul Ehsan, Surau Darul Hijrah, Surau Idrus dan Surau Mawa. Program berkenaan bertujuan membantu golongan yang terputus bekalan makanan selepas kehilangan punca pendapatan akibat pandemik COVID-19. Dr. Anwar yang juga penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu berkata, program itu terbuka kepada semua penduduk di Sibu dan tidak hanya terhad kepada orang Islam. Sumbangan alat bantuan pernafasan dan kit ujian RT-PCR COVID-19 dari Brunei yang bernilai 1.7 juta ringgit mula diterima. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Azli Ayub yang mewakili Kerajaan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkata bantuan itu diagihkan kepada wilayah Persekutuan Labuan, Sabah dan Sarawak. Kita telah menerima sebanyak 10 ventilator yang diserahkan oleh Kerajaan Brunei Darussalam terutama ke Sarawak, Sabah dan juga Labuan. Di samping ventilator, kita mendapat 200 test kit daripada Kerajaan Brunei.
Dan pada tengah hari ini kita di border sempadan Sendumin dan juga Merapuk untuk menyerahkan 6 ventilator untuk pihak Sabah dan juga Labuan. Kerajaan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kerajaan Brunei atas sumbangan yang diberikanlah sebanyak 10 ventilator dan 200 test kit PCR yang dianggarkan berjumlah 1.7 juta. Jelasnya lagi, ini merupakan simbol keakraban hubungan diplomatik antara Malaysia dan Brunei selain menunjukkan komitmen yang tinggi sebagai negara ASEAN dalam menangani COVID-19. Sumbangan tersebut telah diterima di pos sempadan Labu Temburong, daerah Brunei pagi Khamis dan kemudian diserahkan kepada Kerajaan Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan di pos imigresen Merapuk, Sidumin pada hari yang sama. Terdahulu Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, sumbangan itu akan ditempatkan di Hospital Kerajaan Labuan, Sabah dan Sarawak Julai ini. Katanya sumbangan itu diharap dapat membantu sistem kesihatan di 3 negeri ini mendepani situasi semasa yang mencabar susulan pandemik COVID-19. Untuk rekod, Brunei masih lagi merupakan antara negara yang berjaya mengekang penularan COVID-19. Upacara pengebumian dan sembahyang kematian mencetus satu kluster lagi di Sarawak iaitu kluster Lorong 3 Kampung Siol Kandis di Kuching. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan kluster komuniti berkenaan yang dikesan melibatkan beberapa buah keluarga di Lorong 3 Kampung Siol Kandis, Petra Jaya, Kuching. JPBN Sarawak turut mengumumkan satu kluster ditamatkan iaitu kluster Jalan Haji Lampam Miri setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 95 kluster. Sementara itu, Sarawak mencatatkan 544 kes baharu COVID-19 dengan 4 kematian, masing-masing 2 di Sibu dan Miri. Daripada jumlah kes baharu itu, sejumlah 338 atau 62.13% dikesan di 5 daerah iaitu Kuching, Tebeduk, Sibu, Bintulu dan Miri. Jumlah keseluruhan kes kini meningkat kepada 65,395 kes. Industri pembinaan dianggarkan memerlukan 2 juta dos vaksin lagi. Ia bagi memastikan semua pekerja dalam sektor itu mendapat imunisasi terhadap COVID-19 sekaligus dapat kembali menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Berdasarkan rekod terkini, terdapat hampir 1 juta personel binaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB dengan 70% daripadanya adalah warga tempatan manakala 30% warga asing. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, pihaknya giat melaksanakan proses imunisasi pekerja sektor itu menerusi program vaksinasi industri pembinaan CVAC di bawah CIDB. Bagi memudahkan pemain industri pula, Fadilah berkata pihaknya bersama CIDB juga akan membentangkan kepada Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF berhubung cadangan mengadakan pusat vaksinasi di tapak projek binaan atau tempat tinggal pekerja. Dalam perkembangan yang sama, Mesyuarat Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF telah meluluskan sektor peladangan dan komoditi sebagai sektor ekonomi keempat yang terlibat dalam program Pusat Pemberian Vaksin PPV Industri. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin berkata, 3 sektor ekonomi lain yang diluluskan sebelum ini adalah sektor pembinaan, pengangkutan dan pembuatan ataupun perkilangan. Dasar 4IR mempunyai 4 teras iaitu melengkapi rakyat dengan pengetahuan dan set kemahiran 4IR, membentuk negara yang ada kesaling hubungan melalui pembangunan infrastruktur digital, menyediakan peraturan sesuai dengan keperluan masa hadapan supaya fleksibel dengan perubahan teknologi serta mempercepat inovasi dan penerima gunaan teknologi 4IR.
Baik, untuk perkembangan seterusnya, kita bawakan laporan semasa dari negara jiran di mana Indonesia kembali mengetapkan protokol kesihatan COVID-19 bermula 3 hingga 20 Julai berikutan peningkatan kes yang mendadak di Republik itu. Dan bersama saya ketika ini, koresponden dari Jakarta, saudara Syukri Ishak. Baik, Encik Syukri. Adakah lockdown yang diumumkan oleh pemerintah di negara itu satu arahan yang menyeluruh? Ya, Presiden Joko Widodo dalam secara langsung menerusi laman YouTube Sekretariat Presiden hari ini mengumumkan pemerintah Indonesia akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kes baru COVID-19 di Indonesia kini meningkat mendadak sejak 2 minggu lepas berikutan kegiatan balik kampung semasa sambutan Aidilfitri baru-baru ini dan varian Delta yang lebih cepat menular. Baik, apakah antara sektor yang dibenar beroperasi dalam peraturan protokol kesihatan di sana yang mungkin Encik Syukri boleh kongsikan? Ya, pelaksanaan PPKM darurat ini melibatkan 48 kabupaten dan kota. Antara peraturan PPKM darurat ialah penutupan pusat-pusat membeli belah, penerapan 100% bekerja dari rumah bagi sektor non-essential, 50% untuk sektor essential, penutupan rumah-rumah ibadat, pembelajaran dari rumah sepenuhnya, larangan makan di restoran, kedai makan atau warung dan tempat-tempat atau pusat pelancongan dan rekreasi ditutup sepenuhnya. Baik, Encik Syukri, jika di Malaysia, kerajaan akan menilai semula pelaksanaan ketat SOP sekatan penuh pergerakan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dan jika jumlah jangkitan harian COVID-19 turun bawah 4,000. Bagaimana pula di sana, Encik Syukri? Apakah sasaran pemerintah di negara itu? Ya, sejak 24 Jun, kes positif harian di Indonesia meningkat melepasi angka 20,000 kes. Sedangkan sebelum sambutan Aidilfitri, kes harian pernah dicatatkan di bawah angka 4,000 kes. Pelaksanaan PPKM darurat ini melibatkan 48 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, di Pulau Jawa dan Bali, dengan menyasarkan kes baru akan turun di bawah 10,000 kes. Baik, terima kasih Encik Syukri, koresponden dari Jakarta yang membawakan perkembangan semasa dari luar negara yang pastinya lebih tepat, sahih dan komprehensif untuk TVS. Dan untuk laporan berita yang menyeluruh, kita akan kembali selepas ini. Tidak dinafikan bahawa teh adalah minuman tertanam dalam banyak budaya, walaupun sejarah menunjukkan bahawa minuman ini berasal dari China. Peralihan zaman moden kini juga turut membuktikan terdapat banyak jenama teh yang dihasilkan oleh ramai pencipta teh di seluruh dunia dan perniagaan minuman ini berkembang sangat pesat. Seperti syarikat Leaves Food Industry Senjalan Berhad, pada mulanya syarikat ini beroperasi secara kecil-kecilan 24 tahun lalu dengan hanya beroperasi di rumah sahaja. Walaupun kini perniagaan yang dijalankan keluarga tersebut cukup dikenali masyarakat, ibu kepada pemilik Leaves Food Industries, Josephine, yang kini merupakan penyelaras syarikat, masih aktif menjalankan penyelidikan dan inovasi bagi kelangsungan perniagaannya. Setiap ibu bapa pasti mahukan yang terbaik untuk anak-anak dan perkara inilah yang menjadi inspirasi kepada syarikat ini. Josephine pada mulanya mendapati anak-anaknya sangat menggemari minuman berkarbonat yang kita sedia maklum ia tidak elok untuk kesihatan. Menyedari perkara itu, beliau memutuskan untuk menghasilkan teh herba. We just test it and with a sip, then we just leave it there for my fathers to finish it off. Because the taste is a bit bitter and we don't like it. So my mom, she tried to cook with other recipe. And finally she came up with this very good taste herbal tea drink for all of us. And we really like it. And in the meantime, while she cooked these herbal teas, my neighbors, they started to smell this herbal the aroma. tea. Yes, and they started to ask my mother whether is it for sale. Dari situlah kisah ini bermula, di mana Josephine berniat untuk menjual minuman teh herba dan sekaligus menjana pendapatan keluarga.
So my mother's daytime started to cook this. In daytime, started to cook this herbal tea, and in the afternoon time, she will sell to the nearby coffee shops. Of course, in this journey is not easy. The very beginning journey, we have faced a lot of complaints, and also these rejections from the coffee shop owners. Some owner even said that wait until people started to order, then they will order. And some will say, wait until you are big, like other corporate brands, and they will start to order. And Tidak kurang dengan itu, syarikat tersebut kini berjaya memperkenalkan dan menghasilkan pelbagai perisa teh istimewa kepada semua penggemarnya dengan lebih 3,000 pusat jualan di Malaysia Timur, Sabah, Brunei dan Singapura. Kesemua produk minuman dihasilkan dengan bahan berkualiti tinggi untuk memastikan rasa yang enak. Antara yang menjadi tarikan penggemarnya, teh Si Peng Special atau turut dikenali sebagai teh susu 3 lapis. Ia adalah kombinasi teh hitam bersama sirap gula Melaka dan susu. Apa yang membezakan minuman tersebut di Sarawak khususnya berbanding di seluruh Malaysia adalah penggunaan gula apung yang membentuk 3 lapisan estetik membuatkan minuman tersebut special. Bahkan sekarang produk tempatan itu sudah dikenali dalam pasaran tempatan dan menjangkau pasaran antarabangsa. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama malam ini. Untuk itu, saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan jumpa lagi.